Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mula dengan memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian kita, dan kita masih sedang membicarakan tentang mustalahat bagi Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Dan pada minggu yang lepas kita membicarakan berkenaan apa dimaksudkan dengan azhar, apa yang dimaksudkan dengan asah, dan juga apa yang dikenali sebagai qaulul muqabil. Jadi beza di antara azhar dengan asah. Apabila Imam Nawawi mengatakan azhar, maksudnya itu adalah daripada pendapatnya sendiri, pendapat Al-Imam. Sebab Al-Imam Syafi'i, saya mengatakan Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i kadang-kala dalam satu masalah dia ada 4 pendapat ataupun 3 pendapat. Maka para ashab, yakni mereka mentarjihkan pendapat Imam Syafi'i yang dipilih. Jadi bila mereka mengatakan pendapat ini mengikut kepada azhar, maksudnya masalah ada khilaf. Khilaf ini di antara pendapat Al-Imam Syafi'i. Baik. Perkara yang kedua, khilafnya adalah qawi. Khilafnya merupakan khilaf ini yang kuat. Yakni apa maksudnya khilaf ini yang kuat? Yakni maksudnya qaul muqabil, qaul yang bukan azhar, bukan dipilih. Dia merupakan yakni pendapat yang disandarkan dengan dalil yang kukuh. Jadi bila kita mengatakan azhar, muqabil azhar, dia adalah pendapat ini yang kuat. Berbeza bila kita mengatakan masyhur. Kalau Imam Nawawi mengatakan alal masyhur, yakni maksudnya ada khilaf akan tetapi khilaf lemah, maka qaul muqabil dhaif. Qaul yang muqabil ini maksudnya pendapat yang tidak dipilih itu adalah pendapat yang lemah. Betul ya? Jadi beza dengan azhar. Manakala asah, bila dia mengatakan qaul asah, maka ini adalah khilaf di antara ashab Syafi'i dan bukan daripada qaul Imam Syafi'i. Dan perkataan asah ini dia maknanya seperti azhar sebab khilafnya merupakan khilaf yang kuat. Jadi qaul muqabil ini kuat ataupun lemah? Bagi asah, dia dikirakan pendapat yang kuat. Jadi minggu lepas juga kita telah membicarakan siapa itu ashab Syafi'i. Nanti insya-Allah kita akan membicarakan lagi. Maka ashab Syafi'i adalah mereka-mereka yang datang selepas Al-Imam Syafi'i. Yakni mereka tidak jumpa Imam Syafi'i, akan tetapi mereka mendapatkan mazhab daripada anak murid Al-Imam Syafi'i. Ini kita memanggil mereka sebagai ashab Syafi'i ataupun ashabul wujuh. Ini istilah dalam mazhab kita, ashabul wujuh. Jadi pendapat ashab kita mengatakan wajhun. Kalau kita baca kitab fikih, ulama mengatakan hadza min wajhin. Yani maksudnya ini adalah pendapat daripada pendapat ashab Syafi'i. Dan jamaknya adalah wujuh ataupun aujuh. Jadi kita ada wujuh dan kita ada aujuh. Jadi bila kita lihat kepada perkataan wujuh ataupun aujuh, kita tahu ini adalah dari pendapat dari ashab dan bukan daripada pendapat Al-Imam Syafi'i. Sebab kita harus faham, ada perkara yang mana Imam Syafi'i tak sebut. Ada masalah Imam Syafi'i tidak menyebutnya, tapi ashab ini melakukan ijtihad. Maka mereka menyebutnya dan ada khilaf di antara mereka. Maka datang Al-Imam Nawawi, dia mentarjihkan. Dan dia mengatakan ada pendapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga daripada ashab kita. Maka dia mengatakan yang paling kuat dalam segi dalilnya dan sebagainya adalah pendapat ini. Maka ini adalah al-asah. Jadi dia adalah pendapat ini yang mu'tamad dalam mazhab. Dan qaul muqabilnya juga adalah kuat. Qaul muqabil ini adalah yakni pendapat ini yang kuat. Baik, ini yang kita membicarakan ini pada minggu yang lepas. Kita membicarakan tentang azhar, kita membicarakan tentang al-asah, juga kita membicarakan tentang masyhur. Baik, selepas itu penulis membicarakan ini tentang al-akhizuna 'ani syafi'ina bil wasata. Ini yang kita maksudkan dengan ashab Syafi'i. Yani bil wasata, ini maksudnya mereka tidak jumpa dengan Imam Syafi'i. Yani mereka ibarat ini seperti tabi'in.
tidak jumpa kepada Nabi SAW. Nampak tak? Mereka dapat daripada para sahabat. Maka beliau menamakan beberapa nama yang ni Ashab Syafi'i. Tetapi perkara yang pertama sekali kita harus faham, dalam mazhab Syafi'i, Ashab Syafi'i terbagi kepada dua golongan yang besar. Dua golongan yang besar. Yang pertama sekali mereka dikenali sebagai Al-Baghdadiyun. Yang kedua adalah Al-Khurasaniyun. Dan kedua-dua mereka ada imam-imam mereka yang tersendiri. Yakni keluarga Baghdadiyun ada imam mereka. Dan insya-Allah kalau antum ada masa, insya-Allah antum bahas yakni tentang imam-imam ini, imam-imam besar. Sebab zaman sekarang mungkin jarang kita dengar nama seperti ini. Tetapi di mereka ada ulama yang besar, dan mereka merupakan syekh yang bagi para ashab Syafi'i pada zaman mereka. Ada dua orang. Nanti insya-Allah dia akan disebut ini selepas ini. Tetapi ala kulli hal ini dia. Kita ada Baghdadiyun dan kita ada Khurasaniyun. Baghdadiyun dan Khurasaniyun. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, saya ringkas, kalau dia mengatakan alal madhab, yakni pendapat yang dipilih alal madhab, maksudnya khilaf di antara Baghdadiyun dengan Khurasaniyun. Jadi kadang-kala kedua kita mengatakan di school of thought ini, Baghdadiyun dengan Khurasaniyun ada khilaf di antara mereka. Tetapi khilaf di antara mereka adalah dalam penukilan madhab. Sebab ulama-ulama Baghdadiyun menukilkan daripada kalam Imam Syafi'i. Begitu juga dengan ulama-ulama Khurasaniyun. Kadang-kala penukilan mereka ada perbezaan. Maka datang Al-Imam Nawawi dan dia tarjihkan mana yakni yang mu'tamad, yang dipilih dalam madhab. Nampak tak? Ini kehebatan ini imam seperti Al-Imam Nawawi dengan Imam Rafi. Jadi bila dia mengatakan alal madhab, yakni maksudnya khilaf yang di antara Baghdadiyun dengan Khurasaniyun. Jadi bagi tiap-tiap daripada ini dua, kita tak mengatakan mereka mazhab, tapi mereka dikirakan sebagai apa? School of thought, ya. Tiap-tiap daripada mereka ada ulama-ulama mereka tersendiri. Nah, baca. ويأخذوا عن الشافعي بالوساطة أصحاب الشافعي الآخذوا عنه بالوساطة كثيرون لا يحصون maksudnya tidak dapat dikira. لكن اشتهر منه جماعة في استنباط الأحكام من نصوصه وتوجيهها والتفريق عليها ويسمون بأصحاب الوجوه. Seperti mana tadi saya mengatakan, al-wujuh di sini yang dimaksudnya jamak bagi wajah. Ini adalah pendapat ashab. Nah, jadi ini semua adalah nama-nama mereka. Antum kalau ada masa bolehlah tulis sedikit manaqib bagi tiap-tiap daripada ulama ini. Sekurang-kurangnya kita tahu misalan dia lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, di mana, dan yakni sedikit tentang kehidupannya. Nah, Syekh Hasan Hitu ada tulis satu kitab Tabaqat Mujtahidin dalam mazhab Syafi'i. Maka dia subhanallah, yakni dia banyak menukilkan daripada Tabaqat Syafi'iyatul Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Subuki. Al-Imam Subuki ini dia ada sebuah kitab namanya Tabaqat Syafi'iyatul Kubra, yang mana dia menukilkan semua manaqib ulama-ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi Syekh Hasan Hitu apa dia buat adalah dia ringkaskan. Tapi kitab agak panjang. Cuma saya ingat saya nak buat sedikit macam ringkasan lah, maksudnya ringkasan atas ringkasan. Sebab zaman sekarang kalau terlalu panjang pun orang tak terbaca. Tapi sikit lebih kurang yang ni kita nak kena tahu siapa yang ni yang dimaksudkan dengan ashab dan nama-nama mereka. Jadi ala kulli hal, ashab Syafi'i ramai seperti mana antum lihat. Tetapi yang penting seperti mana saya mengatakan, kita lihat yang ni di muka surat 52. Jadi kita skip nama-nama ini, kita terus masuk muka surat 52. Satu dalam kitab antum. Sudah. Saya lihat ini apa bahasa Arab ni. Ya, salam. Baik, antum baca daripada summa jaa ba'dahum. Ini anak-anaknya ai. Siapa? Oh, yang ini. أصحاب الوجوه طبقة بعد طبقة
حتى جاء شيخ أبو حامد أحمد فقيه المعروف بالإسفراني. Okey, ini dia. Jadi antum underline nama ini. Ini adalah syekh bagi Baghdadiyun. Tadi kita mengatakan ada Baghdadiyun dengan Khurasaniyun. Maka datang Syekh Al-Isfrayini, maka dia merupakan guru yang dibagi ataupun syekh yang dibagi Baghdadiyun. Yang ini maksudnya dia mengarang kitab-kitab dan dia mengumpulkan yang ni pendapat-pendapat yang ni mazhab, dan selepas itu dia menerangkannya. Ini kehebatan yang ni syekh. Dia dikenali yang ni sebagai Isfrayini. Biasa kita kalau baca kitab selalu namanya dikenali sebagai Al-Isfrayini, tetapi namanya adalah Ahmad, ya, Al-Faqih, yang dikenali yang ni sebagai Isfrayini. Nah, teruskan. الذي انتهت إليه Riasa. Riasa ini daripada perkataan rais, yang ini maksudnya leader. في فقه الشافعي ببغداد. Maka pengikut-pengikutnya semua dikenali sebagai Baghdadiyun. Dikenali sebagai Baghdadiyun. Naam. قيل كاد يحضر درسه 700 faqihin. Yang ini 700 ini ulama dari kalangan fuqaha menghadiri majlisnya, kelas. Cuba bayangkan zaman dahulu satu kelas 700 orang duduk. Imam Ghazali dinukilkan 500 fuqaha duduk dia punya kelas di Nizamiyah. Sebab bila dia keluar daripada Nizamiyah, dia tersempat dengan Syekh Abu Bakar Ibn Arabi, pengarang Ahkamul Quran. Itulah anak murid dia. Jadi anak murid dia guru yang di dalam uzlah, Imam Ghazali dalam uzlah. Jadi dia menanyakan Imam Ghazali, kenapa kamu tinggalkan 500 ini fuqaha dalam majlis dan dalam keadaan seperti ini. Sebab Imam Ghazali dia menifakan Imam Ghazali, dia pegang tongkat, lepas tu dia ada macam botol air gitu, sedikit pakaian. Jadi dia terperanjat. Jadi dia mengatakan apa, bagaimana kamu dapat meninggalkan 500 yang fuqaha yang hadir dalam majlis kamu? Apa tak? Ini kehebatan ini Al-Imam Ghazali. Cuma zaman dahulu, cuba kita bayangkan 500 orang kalau hadir satu majlis dan tak ada mikrofon, tak ada speaker. Macam mana agak ni? Ada sebahagian majlis ribuan orang ini menghadiri. Jadi ini keadaan ini zaman dahulu. Subhanallah. Sampai mereka ada mubaligh dulu, tahu? Macam kita kalau solat jemaah, jemaah besar, ada orang yang akan sampaikan takbir. Jadi zaman dahulu mereka pun ada mubaligh, tapi majlis yang ni. Jadi macam syekh mengatakan sesuatu, ada mubaligh ni di belakang, misalnya dia menyampaikan kepada orang di belakang. Nampak? Itu biasa mereka melakukan dalam speaker. Macam speaker, ya. Tapi kira macam penyampaian lah. Nah, teruskan. Akhussuhum. Okey, ini 4 ulama ini ataupun 5 di sini. Ini adalah yang terkenal di antara ulama Baghdadiyun. Jadi penulis ini kitab ini dia menukilkan 5 daripada mereka. Imam Mawardi yang ini misalnya, Imam Mawardi masya-Allah yang pengarang ini kitab Al-Hawi. Begitu juga Imam Tabari, mufassir, dan Qadi Abu Ali Abdul Hasan Ahmad bin Muhammad Al-Muhamili, Sulaiman Razi. Maka mereka yang ini terkenal sebagai Baghdadiyun ataupun Iraqiyun. Ini dua ni benda yang sama, ya. Baghdadiyun ataupun Iraqiyun. Di sini penulis ini mengatakan wasalaku tariqatan fi tadwinil furu' washtaharat tariqatuhum bidzalika bi tariqatil Iraqiyin. Yani cara yang ni Iraqiyin. Sebagian yang ni mengatakan Baghdadiyin ataupun Baghdadiyun. Ayo teruskan. Waja'a Qaffal Al-Marwazi wasalaka tariqa. Okey, underline nama ini. Waja'al Qaffalu Al-Marwazi. Ini adalah syekh ini bagi Khurasaniyun. Qaffal Al-Marwazi. Mereka dikenali sebagai Khurasaniyun ataupun Al-Marawizah. Tulis ini, ya.
Mereka dikenali sebagai Al-Marawizah ataupun Khurasaniyun. Ayo, teruskan. وتبعه جماعة أخصهم. الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف النيسابوري المعروف Juwaini. Juwaini ini adalah bapa yang ni kepada Imam Haramain. Jadi maka Imam Juwaini, Imam Haramain, Imam Razali, semua ini Khurasaniyun. Mereka semua adalah yani Al-Marawizah. Aywa. Al-Mutawaffa سنة 438 وصاحب الكتاب الإبانة أبو قاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي المتوفى سنة 461 وقاضي حسن بن محمد مروزي متوفى سنة 462 وله كتاب سماه التعليقات أيضا في فروع. وأبو علي سنجي وأبو علي سنجي والمسعودي اشتهرت طريقة هؤلاء من تبعهم بطريقة الخراساني. ini dia. Yani bitarikati Khurasaniyin. ويقال لهم المروزي أيضا لأن شيخ Mana siapa? Ya, mana ni? Ana pun dah lost ni. Sekejap ya. Qadi Hussein. Anda dah baca ni Qadi Hussein? ada. Aywa. Number 5 verse 2 واشتهر الطريق. اوكي. واشتهر طريقة هؤلاء ومن تبعهم ومن تبع طريقة Khurasaniyin. Wa yuqalu lahum al-Marawizah. Ini seperti mana saya mengatakan. Ini dikenali sebagai Khurasaniyin ataupun al-Marawizah. Aywa. Ini yang terbaca ta'liq Jadi tak apa. Okey. Okey, teruskan. Waqad yang ini. Waqad yashuzuna عنها كالمزني وأبو ثور فلا تعد أقوالهم وجوها في المذهب. وجملة ما في منهاج من تعبير بقصة 1038 ibarah. Jadi kita tulis ini dalam kitab Minhaj, takbir asah ada berapa? 1308. 1308 takbir ini dengan perkataan asah. Boleh insya-Allah. Selainnya ini mereka mengatakan al-Imam seperti al-Imam Muzani Abu Thawr tidak dikenali sebagai ashab. Ini sebab ini mereka melakukan isytihad luar daripada usul Imam Syafi'i. Sebab kita mengatakan kalau seorang itu dikenali mengikut kepada mazhab, ini maksudnya dia melakukan isytihad dengan usul Imam mazhab. Tapi kalau sekiranya dia melakukan isytihad luar daripada usul Imam mazhab, maka dia tidak dikenali sebagai ashab. Sebahagian mereka-mereka yang ikut kepada mazhab Syafi'i, mereka sampai kepada darajat mujtahid mutlak. Sebagai misal Al-Imam Tabari ini sampai kepada martabat mujtahid mutlak, ini seperti Al-Imam Syafi'i. Yang ini maksudnya dia melakukan isytihad tanpa berpegang ini kepada usul mana-mana imam. Jadi kita ada misalan Al-Imam Muhammad Tabari, begitu juga Al-Imam Khuzaimah. Al-Imam Ibn Khuzaimah, dia adalah seorang mujtahid mutlak. Jadi pada asalnya dia ikut mazhab Syafi'i, tapi selepas itu dia menjadi mujtahid mutlak. Begitu juga dengan Al-Imam Muzani. Dikatakan Al-Imam Muzani anak murid Imam Syafi'i. Dia pada awalnya berpegang kepada usul Imam Syafi'i, tapi selepas itu dia menjadi mujtahid. Dia menjadi mujtahid mutlak. Ya. So kalau mujtahid mutlak dia kira ada mazhab sendiri ya? Ya, maksudnya dia mazhab sendiri. Yakni maksudnya dia tidak mengikuti mana-mana imam. Dia telah sampai kepada darajat dia mengeluarkan hukum ahkam langsung daripada kitab dengan sunnah. Yakni dia bukan muqallid, ini maksudnya. Apa tak? Dia tidak ikut mana-mana imam. Seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kita dalam lingkungan para salaf, kita ada 86 mazhab. Kita ada mazhab ini Sauri misalan,
Al-Imam Abu Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah. Yani semua ada, mereka adalah mujtahid mutlak. Mereka adalah ulama-ulama yang besar. Nah. منها ما لفظه صحة 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 في ضمان ومنها تعبير أصحاها. Dia mengatakan sekejap. Dia mengatakan di sini wa minha ma lafdhuhu sahhaha fi dhaman. Ini ada satu lafaz yang ini dalam bab dhaman. Bab dhaman ini dalam bab muamalatnya. Imam Nawawi menggunakan perkataan yang ini sahhaha. Aywa. ومنها تعبير أصحاها As-sahhuha. As-sahhuha. Ini adalah ismu tafdil. Dia menggunakan takbir as-sahhuha fi mawdi'ain, pada dua tempat. Ahaduhuma fil jirah. Ini dalam bab apa, jinayat. Dalam bab al-qisas. Salah satu daripada ini dalam bab al-qisas. Lagi satu dalam bab al-adad. Al-adad ini adalah dalam bab nikah, yakni bab iddah. Adad jamak iddah, ya. ومنها Asahhuhuma. Nampak tak? Ada sikit perbezaan lafaz. Ada lafaz yang ni asahhuha dan ada lafaz asahhuhuma. Nampak tak? Maka ini ada satu saja dalam bab as-sulh. Bab sulh ini dalam bab muamalat, yakni dalam bab al-bai'. ومنها واحد ضعيف في باب زكاة الفطر. Nah, yang ni ada juga, yang ni pendapat yang dianggap ini sebagai lemah. Ini semua insya-Allah nanti kita akan bicarakan dalam yang ni zakat, bab ini zakat fitrah. Aywa. Sekarang yang ni kita akan membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan as-sahih. Nah, teruskan. تعبير بالصحيح وتعبير الصحيح Yustafadu minhu أربع مسائل الخلافية أرجحية وقد مر معناهما. Jadi yang pertama sekali, kalau kita ada takbir sahih, yang pertama sekali dia adalah al-khilafiyah. Yang ini maksudnya masalah ada khilaf. Sama yang seperti yang kita membicarakan sebelum ini. Bila kita membicarakan tentang azhar dengan asah, yang ini maksudnya masalah ada khilaf. Beza di antara azhar dengan asah, khilaf ini di mana? Azhar ini khilaf ini di antara qaul Imam Syafi'i. Asah ini khilaf ini di antara pendapat para ashab. Taib. Sama juga bila kita mengatakan sahih. Sahih juga adalah khilaf. Naam. Dan yang kedua arjahiyah, yakni maksudnya bila Imam Nawawi mengatakan ala sahih, yakni ini adalah pendapat yang diterjihkan. Pendapat yang diterjihkan. Naam. Fasadul muqabil. Ini kita nak pay attention sikit. Dia mengatakan yang ketiga fasadul muqabil. Fasadul muqabil, yakni maksudnya qaul muqabil sangat lemah, sangat lemah. Dia bukan lemah tapi dia sangat lemah. Tidak boleh digunakan sama sekali. Boleh insya-Allah? Ay kaunuhu dha'ifan la yu'malu bihi. Kaunuhu dha'ifan, yakni dia adalah pendapat yang lemah, la yu'malu bihi, tidak diamalkan. Maka beramal bis sahih. Kita mengamalkan ini dengan apa yang disebutkan sebagai as-sahih. Jadi dalam isyihad, apabila ulama-ulama kita melakukan isyihad, maka mereka berdasarkan dengan dalil. Ada yang menggunakan dalil yang kuat, ada menggunakan dalil yang lemah. Nampak tak? Jadi bila masalah ada khilaf dan perbezaan di antara dalil yang kuat dengan dalil yang lemah, maka kita kedepankan pendapat ini berdasarkan dengan dalil yang kuat. Maka qaul muqabil dalil yang lemah. Jadi ini yang dimaksudkan dengan pendapat yang sahih. Boleh insya-Allah? Baik. Wal amal bis sahih warabi'ah kaunul khilaf wajhan lil ashab. Ini dia. Yang keempat adalah dia adalah pendapat ashab, bukan pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau ala sahih ini maksudnya khilaf ini di antara siapa? Di antara ashab Syafi'i. Jadi dia adalah wajhan minal wujuh. Jadi kalau kita lihat persamaannya apa dengan masyhur, betul ke tidak? Minggu lepas kita bila membicarakan tentang masyhur, yang masyhur muqabilnya adalah dhaif. Betul tak? Kalau muqabil adalah lemah. Tapi ini adalah daripada pendapat Imam Syafi'i. Manakala sahih, dia adalah daripada pendapat ashab. Aywa.
yastakhrijunahu. يستخرجونه من كلام الإمام الشافعي Fa in qawiyal khilafu قوي الخلاف بقوة دليل المقابل liquwwati dalilil muqabili بقوة دليل المقابل ubbira bil asah. بالأصح. Jadi ini seperti mana kita mengatakan fa in qawiyal khilaf, ini penulis mengatakan ini pendapat ashab ini kalau khilafnya kuat, dan qaul muqabil juga berdasarkan dengan dalil ini yang kuat, maka dia ibaratnya ala al-asah. Tapi kalau qaul muqabil ini lemah, ibaratnya ala sahih. Mafhum insya-Allah? Baik. بالأصح مشعر بذلك Al-mush'iru afwan al-mush'iri المشعر بذلك hmm. وإن لم يقول Wa in lam yaqwa al-khilafu يقوى الخلاف بأن ضعف أكبر ubbira عبر bis sahih. بالصحيح. Jadi kalau muqabilnya khilafnya lemah, qaul muqabil lemah, maka pendapat itu adalah kalau bila kita mengatakan sahih, qaul muqabil ini tidak diamal, tidak yakni diamalkan, tidak dibolehkan kita beramal dengannya. Aywa. طريق Ilmina. علمنا براجح من أقوال الإمام. Sekarang penulis dia membicarakan tentang macam mana kita nak mengetahui bahawasanya pendapat ini adalah pendapat yang dipilih. Pendapat ini adalah pendapat ini yang dipilih. Tadi kita membicarakan yang berkenaan dengan kekuatan dalil dan sebagainya. Maka para ulama mujtahid ini macam mana ini mereka verify. Jadi di sini dia memberikan beberapa misal. Nah, teruskan. والمراد بقوة الخلاف علمنا بالدليل الذي Istanada استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد la na'lamuhu. نعلمه لكن Na'lamu ar-rajihah. وطريق Ilmina به يحصل bi umurin. Jadi ini adalah beberapa ini perkara yang mana para ulama yakni mereka yakni membicarakan tentang pendapat ini yang rajih, yakni pendapat yang dipilih daripada pendapat yang tidak yakni dipilih. Yang pertama dia mengatakan imma bin nas ala arjahiyatihi. Yakni kita ada nas ini daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terang, yakni misalan yang menerangkan bahawasanya pendapat ini adalah pendapat ini yang kuat misalan. Manakala pendapat yang lain yang misalan tidak ada nas misalan ataupun berdasarkan dengan kias dan sebagainya yang dikirakan yakni sebagai lemah yakni daripada yang pertama. Nah, yang kedua, nah, ataupun yang perkara yang kedua adalah kita dapat tahu yakni perkara itu adalah perkara yang datang kemudian. Perkara itu adalah perkara yang datang ini kemudian. Yakni sebagai misal kita dalam ilmu usulul fiqh ini kita ada nasikh dan mansukh. Jadi kalau kita ada dalil, ada bercanggah yang dalil, maka ulama kita mereka mengambil iktibar mana dalil datang dulu dan mana dalil datang kemudian. Maka yang kemudian memansukhkan ini yang pertama. Tapi selepas itu kita juga ada khilaf ini ulama. Ada ulama mungkin mengatakan ini tidak ada mansukh. Ada ulama mengatakan mansukh. Ini apabila berlaku percanggahan. Apabila ini berlaku percanggahan. Ini misalan ini berkenaan dengan masalah penyusuan ini misalan. Dahulu penyusuan ini dia adalah 10 yang ini penyusuan. Selepas itu dimansuhkan ini kepada 5 penyusuan. Jadi maka ulama kita mengatakan apabila berlaku percanggahan 10 ataupun 5, maka mereka mengatakan yang 10 itu datang awal, yang 5 datang kemudian. Maka yang kemudian memansuhkan ini yang pertama. Begitu juga kita ada khilaf ini berkenaan dengan masalah hijamah di antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ibn Hanbal ini mengatakan hijamah membatalkan puasa. Yani satu orang kalau puasa dia bekam, batal puasanya. Imam Syafi'i mengatakan puasanya tidak batal. Apa sebabnya? Dia mengatakan hadisnya mansukh. Hadisnya mansukh. Tapi Imam Ahmad mengatakan tidak mansukh. Ada khilaf ini di antara sama ada hadis sahih. Tapi Imam Syafi'i tidak mengamalkannya. Naam. Naam, tafri' ini maksudnya dia melakukan ijtihad ini berdasarkan dengan usul. Jadi dia mengeluarkan cabang daripada usul. Ini yang dimaksudkan dengan
dimasukkan dengan tafri'. Misalan ini kita ada kaedah. Kita ada qawaid, misalan kaedah berdasarkan dengan apa sabda Nabi SAW ini berkenaan dengan istishab ini, misalan baqaul asl. Yani kita kalau misalan kalau kita syak ini atas sesuatu perkara, kita sentiasa balik ini kepada asal. Nampak tak? Kita syak. Satu orang ini mengatakan saya syak sama ada saya diceraikan isteri saya ataupun tidak, maka asalnya tidak ada. Betul ke tidak? Asalnya tidak ada. Maka di sini kita balik ini kepada kaedah. Jadi kita mengeluarkan ini cabangnya daripada kaedah. Jadi sebahagian ini pendapat berdasarkan dengan qawaid. Berdasarkan ini dengan ini qawaid. Tapi tentu sekali qawaid ini berdasarkan dengan nas. Aywa. Nah, ataupun ini kita ada nas, kita ada hadis Nabi SAW yang menerangkan kebatilan qaul muqabil misalan. Ataupun ada ayat daripada Al-Quranul Karim yang difahami yang kita tidak boleh menggunakan qaul ini al-muqabil. Aywa. Yani disebabkan perkara yang kelima adalah dia seiring ini dengan qawaid yang madhab, sesuatu yang madhab, ataupun yang usul yang sesuatu yang madhab. Murajjihun falil muqallidi an ya'mala bi ayil qawlaini sya'a. Yani penulis di sini mengatakan kalau sekiranya tidak diketahui mana satu yang diterjihkan, maka seorang itu yang ini dia boleh mengamalkan salah satu daripada dua pendapat itu. Sebab yang ini tidak ada ulama yang menterjihkan. Tapi ini jarang sekali yang ini berlaku. Misalnya kita dalam mazhab Syafi'i, kita ada dua pendapat Imam Syafi'i berkenaan dengan menyentuh wanita. Imam Syafi'i ini misalnya dalam mazhab jadid dia mengatakan batal ini wudu. Dalam mazhab ini qadim dia mengatakan kita kena lihat kalau sekiranya orang itu dilanggar, yang dilanggar tak batal wudu, tapi yang melanggar batal wudu. Jadi dia membezakan. Tetapi mazhab ini yang qaul ini yang dipilih adalah kita tidak mengambil iktibar sama ada dia yang dilanggar ataupun yang melanggar. Teruskan. Sekarang ini dia mengatakan yang ini beramal ini dengan pendapat marjuh. Ini pendapat marjuh maksudnya qaul muqabil. Yani bukan ini pendapat yang dipilih. Apa hukum ini beramal? Misalnya kalau dalam masalah kita Imam Nawawi mengatakan alal asah ataupun alal adhar. Kita tahu masalah ada khilaf, tapi kita nak mengamalkan qaul muqabil. Apa yang ini hukumnya? Ni penulis saya bicarakan di sini. Nah, bagi diri sendiri boleh mengamalkannya. Tamam? Nah, ini yang disebutkan ini seperti dia mengatakan qala Sayyidul Alama Muhammad bin Ahmad Abdul Bari Al-Ahdal. Yang ini dia mengatakan sedemikian. Aywa, teruskan. Wajadtuhu bi khattin sahihin Sa'id Hilal mufti Makkah al-Mukarramah fi kalami ala minhaj annahu yajuzu taqlidi muqabil al-adhhar wal asah. Annahu yajuzu taqlidu muqabil al-adhhari wal asah. Yani kita mengatakan qaul muqabil ini bagi adhhar dengan asah, dia adalah qaul yang kuat ke qaul yang lemah? Qaul yang kuat. Maka mengamalkan qaul muqabil bagi adhhar dengan asah tidak ada masalah. Tapi fi haqqin nafs. Haqqin nafs ini maksudnya kita tidak mengeluarkan ini seperti apa? Satu statement bagi orang awam ini misalnya. Kita dalam mengajar kita balik kepada qaul mu'tamad. Tapi bagi diri kita boleh mengamalkannya. Nah, akan tapi tidak dibolehkan beramal dengan muqabil masyhur dengan sahih. Apa sebabnya? Sebab ini adalah pendapat yang lemah. Betul ke tidak? Masyhur dengan apa? Dengan sahih. Betul ke tidak? Yani muqabil adalah dhaif. Aywa. Wala yunaqiduhu qawluhum yajuzu taqlidi ghairul arba'a fi amali nafsi dun al-qiyas.
دون القضاء والإفتاء. والإفتاء كما قالوا Ini semua adalah perkara-perkara yang ala kulli hal, tak apa, kita ini ada bait syair yang ini berkenaan ini. Tapi apa yang penting adalah seperti mana beliau mengatakan, berkenaan dengan apa kita mengatakan, dia sebut masyhur, ada 4 dia mengatakan. Pertama sekali adalah al-asah, lepas itu azhar, lepas itu masyhur dengan sahih. Maka mengamalkan muqabil bagi azhar dengan masyhur tidak ada masalah. Tapi tidak dibolehkan kita mengamalkan muqabil bagi azhar dengan asah. Tapi tidak dibolehkan kita mengamalkan muqabil bagi masyhur ini dengan sahih. Nah, ini adalah khulasah apa yang dia mengatakan. Ayuh. وجاز تقليدي لغير الأربعة في حق نفسه ففي هذا السعة. Ini kalau sekiranya selain daripada 4 perkara ini, maka dibolehkan seorang itu mengikut pendapat kalau sekiranya dia memerlukannya. لا نعم. قضاء مع إفتاء ذكر. Bukan dalam keadaan al-qada. Al-qada ini maksudnya apa? Menjatuhkan hukuman di mahkamah. Al-ifta adalah mengeluarkan fatwa. Ya. Al-arba'ah ni maksudnya al-mazahib al-arba'ah ni atau Bukan di sini dia sedang membicarakan tentang qaul. Dia sedang membicarakan tentang qaul. هذا عن السبكي إمام مشتهى وجملة ما في منهج من تعبير بالصحيح 160 و70. Baik, sekarang kita masuk membicarakan tentang at-ta'bir bil jadid. Tapi sebelum itu dia mengatakan wa jumlatu ma fil minhaji min at-ta'bir bis sahih 176. Jadi berapa kita ada? 176. Jadi kita tulis 176 ta'bir ini dengan ini sahih. التعبير بالجديد والتعبير بالجديد يعني من قول الإمام الشافعي إذا له قولان قديم وجديد فقديم سيأتي وجديد هو ما قال بعد دخول مصر أشهر رواية At-ta'bir bil jadid dia mengatakan wa ta'biruhu bil jadid yakni min qaulil Imam Syafi'i. Jadi yang pertama sekali dia mengatakan yang dimasukkan dengan jadid di sini adalah daripada pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada 2 mazhab seperti mana kita mengatakan. Dia ada mazhab qadim dengan mazhab ini al-jadid. Mazhab al-qadim ini apabila beliau berada di Iraq, manakala mazhab al-jadid bila beliau berada di Mesir. Idlahu qaulani qadimun wa jadid. Maka dia ada pendapat qadim dan dia ada pendapat jadid. Fal qadim sayati. Tadi dia mengatakan nanti dia akan bicarakan tentang qadim. Jadi sekarang dia mengatakan wal jadidu, tadi apa katanya? Wal jadidu huwa ma qalahu ba'da dukhulihi Misra wa ashharu ruwatihi. Sekarang dia membicarakan tentang mereka-mereka yang mengambil daripadanya. Yang mengambil daripadanya dalam mazhab ini al-jadid. Yang pertama sekali dia Al-Buwaiti ini adalah salah satu daripada anak muridnya yang dikenali sebagai Al-Buwaiti. Yang kedua adalah Al-Muzani. Jadi Al-Buwaiti namanya adalah Ismail bin Yahya. Ismail bin Yahya bin Ismail. Yang kedua adalah Al-Muzani. Ismail bin Yahya adalah Al-Muzani. Salah ya. Al-Muzani Ismail bin Yahya. Yang kedua adalah Rabi' bin Sulaiman. Apa dia? Ya, siap. Sahih Syafi'i wa khadamah. إسماعيل بن
Buwaiti bukan. Okey, sekejap ya. Al-Buwaiti kita lihat. Dia Yusuf bin Yahya. Yusuf ini bin Yahya. Jadi kita boleh apa, antum boleh kalau boleh bahas ya ni kalau ada silap. Jadi Al-Muzani dia adalah Ismail bin Yahya. Ini anak berdasarkan kepada ta'liq yang disebutkan oleh anak tak tahu di sini ada ke tak ada. Oh, ini mungkin ada silap. Sebab ini apa tu, ana based on apa? Dia punya original text. Okay, just take note. Al-Imam Muzani Ismail bin Yahya. Tamam? Al-Imam Muzani Ismail bin Yahya. Yang ketiga kita ada Rabi' Al-Muradi. Namanya adalah Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman. Ada di bawah sana kan? Taib. Yang keempat adalah Rabi' Al-Jizi. Rabi' Al-Jizi adalah Rabi' bin Sulaiman bin Daud. Yang tadi adalah Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar. Yang keempat adalah Harmala, yakni Harmala bin Yahya. Semua dapat insya-Allah? Yang keenam adalah Yunus yakni bin Abdul A'la. Ini semua adalah kita mengatakan mereka-mereka yang belajar daripada Imam Syafi'i yang ini di Mesir. Yang ketujuh Abdullah ini bin Zubair al-Makki. Yang ke-8 Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Yang ke-9 adalah bapanya yakni Abdullah bin Abdul Hakam. Nah, jadi anda baca wa minal kutubil jadidah. Ada dua Rabi'. Rabi' Al-Muradi. Kitab Risalah Rabi' Al-Muradi. Wa minal kutubil jadidati lil Imam Syafi'i Mukhtasar Al-Buwaiti wal fa idza Al-Mukhtasar yang dimaksudkan di sini adalah Mukhtasar Al-Muzani. wa idza Wal fa idza abbara al-Imam an-Nawawi bil jadid yustafadu minhu arba'u masail. Maka Imam Nawawi kalau dia mengatakan alal jadid ada 4 perkara. Al-awwal al-khilafiyah wal ma'na anna qawlihi fi jadid yahkumu fi mas'alati yukhalif qawlihi qadim fiha. Yang pertama sekali masalah ada khilaf. Khilaf ini dengan qaul qadim. Jadi bila Imam Nawawi mengatakan alal jadid, ini maksudnya dia berbeza dengan qaul qadim. Jadi ada perbezaan di antara pendapat Imam Syafi'i yang jadid dengan yang qadim. Ini adalah perkara yang pertama sekali. Wasaniya arjahiyah, yakni maksudnya pendapat jadid dia lebih rajih daripada pendapat qadim. Dan dia merupakan pendapat mu'tamad dalam mazhab. Aywa. Wal ma'na anna fi mas'ala qaulaini. Qawlan rajihan wa huwa qawlul jadid. Qawlan marjuhan wa huwa al-qadim. Faham semua insya-Allah? Yani ada dua, yani satu qaul jadid, satu qaul qadim. Imam Nawawi mengatakan alal jadid, ini maksudnya pendapat yang dipilih adalah pendapat al-jadid dan bukan yakni al-qadim. Maka pendapat al-qadim adalah marjuh. Ya, al-rajih ni kira dah ditarjihkan. Naam, ditarjihkan. Pertama sekali ada khilaf, yang kedua dia ditarjihkan. Jadi ditarjihkan kepada jadid. Maksudnya pendapat jadid yang dipilih. Jadi bila dia mengatakan jadid, maksudnya kita tahu ada pendapat qadim. Nampak tak? Yang tidak dipilih, yang marjuh. Aywa. Wa murad al-qawl al-jadid alladhi ibrah bih. Mana sekejap. Wal ma'na ana fil masalah qawlain. Aywa, naam, teruskan. والثالث قول الخلاف من قول الإمام الشافعي والرابع قول المقابل قديما. Nah, perkara yang ketiga adalah kaunul khilaf min qaulil Imam Syafi'i. Jadi dia adalah daripada pendapat Imam Syafi'i, bukan daripada pendapat ashab. Dia adalah daripada pendapat Imam Syafi'i. Naam, yang rabi'ah والرابع قول
المقابل قديما قولا قديما للشافعي. Nah, mafhum yani qaul muqabil adalah qaul qadim. Boleh insya-Allah? Qaul muqabil adalah qaul qadim. وجملة ما في المنهج من تعبير بالجديد 75 yani 75. Dalam kitab Minhaj ada 75. Nah, selepas itu dia mengatakan at-ta'bir bil qadim. Nah, teruskan. Teruskan lagi sikit التعبير بالقديم وتعبير القديم أي من قول الإمام الشافعي وهو ما قاله قبل دخوله مصر وأشهر Ruwati. Ruwa dia adalah jamak bagi rawin. Ahmad bin Hanbal. Ini semua adalah anak muridnya bila dia berada di Iraq. Maka ini adalah daripada mazhab Al-Qadim. Maka yang paling terkenal sekali adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia adalah anak murid kepada Al-Imam Syafi'i apabila Al-Imam Syafi'i berada di Iraq. Tapi Imam Ahmad pada ketika itu bukan mujtahid mutlak. Selepas wafat Imam Syafi'i jadi mujtahid mutlak. Maka dia ada mazhab dia sendiri dan dia ada berbeza dengan Imam Syafi'i dalam beberapa perkara. Nah, sebab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i berada di Baghdad, dia masih muda lagi. Dia masih dikirakan dia masih muda. Sebab dia wafat kalau tak silap saya Imam Ahmad bin Hanbal wafat 265 mungkin. Nah, mantu boleh bahas dia lahirnya. Saya dulu saya dah hafal ni tarikh lahir semua imam-imam mazhab. Imam Ahmad kalau tak silap saya dia lahir 180 lebih Hijriah. Dia wafat ataupun 170 lebih Hijriah. Dia wafat 260 lebih. Ayo. Maka dia adalah syekh ini bagi ramai daripada imam-imam muhaddisin seperti Imam Bukhari dan ulama-ulama hadis ini banyak ini mengambil daripada dia. Sebab Imam Ahmad ini dia hafal 1 juta hadis dengan sanad. Maka dia Amirul Mukminin fil hadis pada zaman ini. Seperti Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Ini semua ulama yang hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis ini ada pada zaman itu beratus, cuba bayangkan, beratus yang hafal 1 juta hadis. Jadi ulama yang hafal 1 juta hadis dengan sanad, mereka diberikan gelaran Amirul Mukminin fil hadis. Nampak? Syekh Hasan itu mengatakan dia pernah mengumpulkan nama-namanya. Dia sampai kepada beberapa ratus, saya dalam 400 lebih. Nama ulama yang hafal 1 juta hadis. Hari ini kita nak hafal berapa hadis? Masya Allah, hadis 40 ini dah. Hadis 40 dah susah. Ajib dulu ini semua karamah ini, subhanallah. Ini semua perkara yang luar biasa. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi dia yang minta kepada Imam Syafi'i untuk tuliskan kitab risalah. Padahal dia Amirul Mukminin fil hadis. Cuba bayangkan. Dia menulis surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sekarang berada di Mesir. Dia mengatakan tuliskanlah bagi kami dan terangkan kepada kami tentang apa itu hakikah dengan majaz dan apa itu khusus dengan umum dan bahas ini dalam ilmu usul. Maka Al-Imam Syafi'i menulis hanya kitab Risalah dan dia suruh anak murid dia Rabi' untuk menghantar kitab ni. Rabi' Al-Muradi hantar kitab ini, yang naik unta, hantar kepada Abdul Rahman bin Mahdi yang di Iraq. Maka ini adalah kitab yang pertama sekali ditulis dalam ilmu usulul fiqh. Ayo. Za'farani. Jadi kita lihat ini di bawah ta'liq, ini semua nama-nama mereka. Za'farani Al-Hasan bin Muhammad, Abu Ali Al-Baghdadi Al-Za'farani. Qala Abu Hayyan fi siqat, kana rawiyan li Syafi'i wa kana yahduru Ahmad wa Abu Thawr inda Syafi'i. Ini semua adalah sikit lebih kurang daripada mereka punya cerita mereka. Jadi nampak semua yang ni banyak diambil seperti tabaqat Syafi'iyah, tabaqat Al-Fuqaha. Jadi insya-Allah ini kita semua meletak azam. Insya-Allah kita cuba baca manaqib ini para ulama. Kita akan mendapatkan manfaat ini insya-Allah. Lihat ini kepada kehidupan mereka. Nah, yang ketiga dia mengatakan Al-Karabisi, Al-Husain bin Ali bin Yazid Abu Ali Al-Baghdadi Al-Karabisi. Maka ini adalah ulama ini yang
yang besar ini dalam mazhab. Akhadha al-fiqh 'an Syafi'i. Aywa. وأبو الثور Nah, teruskan. ويستفاد منه 4 مسائل. الأولى في الخلافية وهي أن قوله في الجديد في مسألة بخلاف Fi mas'alatin yukhalifu qawlahu al-qadim minha. قولي قديم منها. Jadi yang pertama sekali ada khilaf. Ini adalah berkenaan dengan pendapat ini qadim. Alal qadim ini maksudnya masalah ini ada khilaf. Masali marjuhiyah. Nampak ini beza di antara kita mengatakan arjahiyah dengan marjuhiyah. Arjahiyah ini maksudnya pendapat itu yang rajih. Tapi yang ini pendapat yang marjuh. Marjuh ini maksudnya pendapat yang tidak di apa kita mengatakan yang pendapat yang lebih lemah. Ini seperti qaul muqabil. Jadi lain Ustaz. Apa dia? Kalau kau muqabil dengan marjuh. Qaul muqabil ini maksudnya dia marjuh. Maksudnya dia bukan qaul yang rajih, qaul yang dipilih. Sama. Sama. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i kita tidak berpegang kepada mazhab qadim kecuali dalam 18 masalah. Ini akan disebutkan nanti. Kecuali dalam 18 masalah. Selain daripada itu, ulama kita tidak berpegang kepada mazhab qadim. Semua yang ini kita berpegang kepada mazhab jadid. Sebab Imam Syafi'i sendiri yang ini dia mengatakan, aku tidak membenarkan sesiapa yang ini menisbahkan mazhab ini kepada mazhab al-qadim. Sebab dia melakukan ijtihad bila dia Mesir dan dia menukar ijtihadnya. Tetapi Ashabul Syafi'i, mereka lihat yang ini kepada mazhab qadim, mereka mengatakan 18 ini masalah dalilnya lebih kuat daripada mazhab jadid. Maka mereka tarjihkan qadim atas jadid. Itu berlaku. Tapi secara umum dia marjuh. Qaul qadim tidak dipilih. Aywa, teruskan. Ya qaulul qadim marjuhan. Wal jadid rajihan. Aywa. Wasalisa qaulul khilaf qawliyan. Warabi' qaulul muqabil huwa al-jadid. Qaulul khilaf qawliyan ini apa maksudnya? Yani daripada qaul Imam Syafi'i. Qaul ini maksudnya qaul Imam Syafi'i. Wajah pendapat ini ashab. Aywa, yang keempat. Arabi' qaulul muqabil huwa al-jadid. Al-muqabil ini huwa al-jadid. Yani bila dia mengatakan alal qadim ini maksudnya yang selainnya ada qaul ini jadid. Al-amal alaihi wa jumlatu ma fi minhaji min ta'biri bil qadim 28 lafzatan. Yani 28. Kita ada 28 perkataan qadim dalam minhaj. Sebab itu dia mengatakan al-madhhabul qadim laisa madhhaban li Syafi'i. Ini dia terangkan. Kenapa yang ini ulama kita tidak berpegang ini kepada mazhab ini al-qadim. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Yang ini disebabkan masa. Selepas itu baru dia mengatakan al-masailul mufta biha 'alal qadim. Ini dia 18 lihat. Ini yang antum lihat. Saya tak tahu saya ada terjemahkan ke tidak. Tapi saya tak habis saya rasa terjemahkan ini. Jadi insya-Allah kita go through. Boleh? Jadi ini adalah yang pendapat yang dipilih dalam mazhab qadim. Selain daripada itu ini semua ini kita berpegang ini kepada mazhab ini al-jadid. Apa dia? Ada terjemahan. Kita cuba ya hafal apa yang kita mampu lah ya. InsyaAllah. Jadi kita berhenti di sini. Yang 28 tu tepat. Yang apa itu lepas dia sembunyi minhaj. Tapi yang 18 tak ada sebut tak minhaj. Apa dia? Yang 18